Saya Nur Hidayah binti Abdul Rahim, pelajar PDPP Pendidikan Islam IPG Temenggung Ibrahim. Kali ini saya akan menerangkan tentang teori dan perkembangan individu dari sudut perkembangan fizikal. Jom kita lihat. Proses perkembangan fizikal kanak-kanak kita dapat lihat dari segi perubahan yang ada pada saiz badan dan kepala, kandungan dalam badan, pertumbuhan gigi dan rangka tulang, kemahiran pergerakan psikomotor iaitu kasar dan juga halus, serta pengawalan dominan tangan iaitu daripada tangan kanan dan juga tangan kiri. Perubahan ini sering berlaku apabila daripada peringkat bayi berubah kepada peringkat awal kanak-kanak. Baik, kanak-kanak juga akan mengalami perubahan dalam aspek ketinggian, berat badan serta boleh melakukan beberapa kegiatan fizikal yang lebih kompleks dan sukar akibat daripada proses pembesaran. Perubahan ini kita dapat lihat dengan jelas dari segi bayi yang berubah dari segi pergerakannya, merangkak, kemudian berdiri dan berjalan. Terdapat 3 prinsip perkembangan fizikal kanak-kanak. Pertama, arah tertentu yang boleh diramal. Kedua, perkembangan yang sama dan serupa. Dan ketiga, bermula daripada umum kepada khusus. 3 prinsip perkembangan fizikal. Prinsip pertama, arah tertentu yang boleh diramal. Terbahagi kepada 2, iaitu dari kepala ke kaki disebut sebagai cephalocaudal. Dan dari tengah ke tepi disebut proximal distal. Cephalocaudal adalah perubahan pada struktur dan fungsi berlaku pada bahagian kepala terlebih dahulu. Contohnya, apabila bayi ditiarapkan, ia akan berupaya mengangkat kepala dahulu sebelum dadanya. Manakala proximal distal adalah perkembangan berlaku dari arah tengah badan menghala ke luar badan dan ke bahagian hujung anggota. Ianya dapat dilihat ketika bayi di dalam kandungan. Bahagian kepala dan badan telah terbentuk, manakala bahagian anggota kaki dan tangan hanya merupakan bahagian yang belum tumbuh. Maka secara beransur-ansur, bahagian tersebut akan memanjang dan berkembang menjadi tangan dan jari. Prinsip kedua ialah susunan perkembangan yang dilalui oleh semua kanak-kanak adalah serupa. Maksudnya, selagi kanak-kanak itu lahir secara normal, bermakna kedudukan dan susun atur perkembangan mereka adalah sama walaupun kanak-kanak tersebut berbeza keturunan agama, latar belakang, sosioekonomi dan sebagainya. Cuma tempoh masanya adalah cepat dan ada pula yang lewat. Prinsip ketiga bermula daripada umum kepada khusus. Contohnya, seorang kanak-kanak berusia 3 tahun, mereka akan mula menggenggam pensel untuk menulis dengan hanya menconteng dan mencakar. Namun, pada peringkat usia 6 tahun, kekuatan pada otot halus dan kasar akan membolehkan kanak-kanak ini menulis dengan lebih jelas dan kemas. Terusnya, peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak. Terdapat 5 peringkat yang berlaku perubahan ke atas fizikal kanak-kanak. Peringkat pertama disebut peringkat prenatal. Peringkat prenatal terbahagi kepada 3 fasa, iaitu fasa pembenihan, fasa embrio dan juga fasa janin. Peringkat kedua iaitu peringkat bayi, seusia lahir hingga 2 tahun. Peringkat ketiga, peringkat awal kanak-kanak yang berusia 2 tahun hingga 6 tahun. Peringkat keempat, kanak-kanak yang berusia 7 hingga 12 tahun, iaitu pada peringkat kanak-kanak. Dan peringkat kelima, iaitu peringkat awal remaja yang berusia 12 hingga 15 tahun. Seterusnya adalah berkaitan tentang implikasi kepada penjagaan dan pembelajaran bayi. Pertama, pembentukan otot bayi yang kuat adalah sangat penting kerana akan meningkatkan keupayaan psikomotor halus dan kasar mereka. Kedua, perkembangan koordinasi mata dan tangan bayi membantu menajamkan fokus visual, kemahiran motor dan pendengaran bayi mudah terangsang terhadap rangsangan. Dan yang ketiga, memberi galakan kepada bayi untuk merangkak kerana aktiviti yang dilakukan mampu meningkatkan penerimaan oksigen ke otak bayi. Dan seterusnya, memberikan rangsangan visual
dan pendengaran kerana sel-sel nutrien otak sedang berkembang dalam menerima maklumat. Peringkat awal kanak-kanak. Sewaktu kanak-kanak berusia 2 hingga 3 tahun, mereka mengalami perubahan kadar berat yang paling sedikit. Hal ini kerana masa mereka lebih banyak dihabiskan untuk bermain. Bermain adalah salah satu faktor dalam meningkatkan perkembangan fizikal kanak-kanak. Bermain juga dapat meningkatkan kemahiran psikomotor, koordinasi mata dan tangan serta pergerakan lokomotor dan non-lokomotor. Seterusnya, kita lihat implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran. Terdapat perbezaan dalam perkembangan fizikal kanak-kanak, sama ada ianya lambat ataupun cepat. Kedua, ibu bapa dan guru perlu bijak dalam menyediakan situasi pembelajaran sambil bermain. Ketiga, kanak-kanak perlulah digalakkan untuk mencuba sesuatu perkara bagi meningkatkan kemahiran psikomotor halus. Keempat, bentuk keyakinan dalam diri kanak-kanak supaya berani melakukan aktiviti yang dijalankan. Dan yang terakhir, kurangkan kebergantungan kanak-kanak kepada ibu bapa atau guru dan sentiasa membimbing serta membantu mereka. Peringkat kanak-kanak yang berusia 7 hingga 12 tahun. Terdapat beberapa perbezaan yang boleh dilihat. Pertama, dari segi badan. Perkembangan fizikal kanak-kanak pada usia ini lebih stabil dan meningkat secara beransur-ansur berbanding dengan peringkat sebelumnya. Dari segi gigi, gigi susu akan mula tanggal dan diganti dengan gigi kekal. Dari segi badan, purata berat badan akan meningkat sebanyak 3 kg setahun dan ketinggian sebanyak 5 cm setahun. Pada usia ini, kanak-kanak perempuan akan lebih berat berbanding kanak-kanak lelaki. Dari segi akhir balik, kanak-kanak perempuan akan mencapai akhir balik seawal 10 tahun, manakala kanak-kanak lelaki akan mencapai akhir balik seawal 11 tahun. Maka perubahan perkembangan fizikal berlaku dengan pesat pada seusia ini. Kemahiran motor halus semakin terurus, maka kanak-kanak semakin aktif terutamanya dalam bidang aktiviti sukan. Otot mata dan tangan mencapai koordinasi yang baik dan bersedia untuk menulis, membaca dan mengira serta melakukan aktiviti di luar darjah. Semua aktiviti adalah dalam kawalan yang baik dan sempurna. Implikasi seterusnya adalah kepada pengajaran dan pembelajaran. Pertama, guru harus sentiasa memupuk serta membimbing kanak-kanak supaya mereka lebih berkeyakinan dan sentiasa memberi peluang untuk mereka mencuba. Yang kedua, mendidik anak-anak dengan personaliti mengikut jantina yang betul agar mereka tidak berada dalam kecelaruan identiti. Pada peringkat ini, mereka lebih terdorong mengikut perasaan yang mereka rasai. Ketiga, kanak-kanak boleh melakukan aktiviti berpasukan. Bermaksud, kanak-kanak boleh bekerjasama dengan kanak-kanak yang lain. Dan yang keempat, ibu bapa perlu memastikan anak-anak mengambil pemakanan yang seimbang untuk tumbesaran yang normal. Kerana pemakanan adalah salah satu faktor dalam memberi perubahan kepada fizikal kanak-kanak. Sebagai kesimpulannya, perkembangan fizikal yang berlaku ke atas individu adalah bermula daripada peringkat bayi, seterusnya awal remaja dan juga ke usia tua. Walaupun kanak-kanak mencapai tahap kemahiran yang lambat ataupun cepat, ia tidak bermakna pertumbuhan fizikal mereka juga lambat. Oleh itu, ibu bapa dan guru perlu sentiasa memerhatikan perkembangan yang berlaku ke atas setiap anak mereka serta memberikan dorongan kepada anak-anak tersebut mengenal dan membentuk jati diri mereka sendiri. Sekian saja daripada saya, semoga kita berjumpa lagi.